Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Sebelum kita mempelajari topik pada hari ini, iaitu keanjalan harga permintaan, okey, marilah sama-sama kita melihat dulu di SKP, okey, yang untuk kita pelajari. Okey, baiklah. Ini adalah dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di SKP. Okay, tajuk yang kita akan pelajari, keanjalan harga permintaan. Okay, InsyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari mungkin 3 standard pembelajaran. Itu yang pertama, menjelaskan konsep keanjalan harga permintaan dan membuat pengiraan mudah. Yang kedua, menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan keanjalan harga permintaan tidak anjal, tak anjal berdasarkan rajah dan perkali keanjalan. Yang ketiga, menjelaskan penentu keanjalan permintaan. Dan yang keempat, kalau sempatlah, okay, menerangkan hubungan antara perubahan dalam harga permintaan dengan perubahan dalam jumlah hasil bagi keanjalan yang berbeza. Okay. Dan ini adalah standard prestasi murid yang diukur. Okay, ada tahap penguasaan 1 hingga 6 yang perlu murid-murid capai. Okey, baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu keanjalan harga permintaan ini. Kita akan melihat dulu adalah definisi. Okey, maksud ataupun definisi bagi keanjalan harga permintaan ialah mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian ceteris paribus. Okey, itu dia. Itu adalah maksud keanjalan harga permintaan. Dan yang seterusnya kita akan lihat formula ataupun rumus pengiraan keanjalan harga permintaan. Keanjalan harga permintaan, ED, itu peratus perubahan kuantiti diminta dibahagi ataupun per dengan peratus perubahan harga barang. Ataupun ED peratus perubahan kuantiti, ini singkatan dia. Bahagi dengan peratus perubahan harga. Ataupun peratus perubahan kuantiti baru Q1 tolak dengan kuantiti asal Q0 bahagi dengan kuantiti asal Q0 darab dengan 100. Dan peratus perubahan harga baru P1 tolak dengan harga asal P0 per harga asal P0 darab dengan 100. Dan mungkin kita boleh gunakan satu formula, iaitu menggabungkan peratus perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Dan ini formula yang ringkasan daripada peratus perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Dia akan menjadikan Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 darab dengan P0 tolak dengan P1 bahagi dengan P0. Dalam bahasa mudah yang biasa cikgu sebut Q-Koko Po-Pipo. Mudah untuk kita hafal. Q1 maksudnya kuantiti diminta yang baru, Q0 kuantiti diminta asal, P1 harga baru dan P0 adalah harga asal. Yang seterusnya kita akan tengok pengiraan. Contoh pengiraan. Maklumat berikut berkaitan dengan barang Q. Kenaikan harga barang Q dari RM3 kepada ataupun ke RM6 menyebabkan kuantiti diminta berkurang daripada 600 unit kepada 200 unit. Hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi barang Q. Jadi kita gunakan formula tadi yang cikgu sebut, gabungan, hasil gabungan tersebut Q-Koko Po-Pipo. Jadi kuantiti baru yang mana satu? Ini adalah 200 unit kuantiti permintaan yang baru. 200 tolak dengan 600, ini adalah 600 ini adalah kuantiti asal, bahagi dengan 600 darab dengan harga asal. Harga asal adalah RM3 per ataupun bahagi dengan P1 ataupun harga baru RM6 tolak dengan RM3. Jadi hasilnya negatif 400 per 600 darab RM3 bahagi dengan RM3, dan jawapannya adalah negatif 0.67. Ini adalah nilai keanjalan harga permintaan bagi barang Q. Dan seterusnya kita akan lihat penentu.
Terdapat beberapa penentu kepada keanjalan harga permintaan. Okey, yang pertama, jenis barang. Okey, yang di sini adalah permintaan anjal, ini adalah permintaan tak anjal. Okey, jika barang mewah, okey, pengguna akan mengurangkan permintaan apabila harganya meningkat. Okey, barang mewah permintaannya adalah anjal. Pengguna akan mengurangkan permintaan apabila harganya meningkat. Sebaliknya, kalau tengok permintaan tak anjal, barang keperluan, pengguna tetap membeli barang tersebut walaupun harga meningkat. Kenapa? Sebab barang keperluan semua memerlukan, okey, untuk meneruskan hidup. Okey, seterusnya faktor jangka masa. Okey, jangka masa panjang, permintaannya adalah anjal. Jika harga meningkat, permintaannya Didi akan jatuh dengan banyaknya kerana mudah mencari barang pengganti dalam masa yang panjang. Tetapi kalau kita lihat permintaan tidak anjal, jangka masa pendek, jika harga meningkat, Didi tidak berubah kerana sukar mencari barang pengganti oleh kerana masa yang pendek. Okey, jelas Okey, seterusnya bilangan barang pengganti sama ada banyak dan kurang. Kalau kita tengok permintaan anjal, okey, apabila harga meningkat sedikit, okey, Didi permintaan jatuh dengan banyak sekali kerana banyak barang pengganti. Okey, harga naik sikit sahaja, terus permintaan jatuh. Kenapa? Sebab banyak barang pengganti. Contohnya minuman berperisa, macam-macam minuman perisa hari ni kan. Okey, yang kita tengok di mana-mana, shopping mall ataupun di kedai runcit. Okey, permintaan tidak anjal pula macam mana? Bila harga meningkat dengan banyaknya, permintaan jatuh dengan sedikit sahaja kerana ia mempunyai barang pengganti yang kurang atau tidak ada barang pengganti. Contohnya minyak petrol. Walaupun naik, harga minyak naik sekalipun tetap orang pakai juga. Sebab apa? Tidak ada barang pengganti ataupun hanya sedikit sahaja barang pengganti. Okey, seterusnya kita lihat nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Sebahagian besar pendapatan boleh guna dibelanjakan ke atas barang itu ataupun barang ini, maka permintaannya adalah anjal. Contohnya telefon bimbit. Okey, memang kalau kita nak beli telefon bimbit, kita menggunakan nisbah yang lebih besar daripada pendapatan boleh guna kita. Jadi itu adalah permintaannya adalah anjal. Bagi permintaan tidak anjal pula, perbelanjaan terhadap barang keperluan adalah lebih kecil daripada jumlah pendapatan, maka permintaannya tidak anjal. Okey, dan seterusnya kita lihat penentu yang seterusnya, bilangan kegunaan sesuatu barang. Jika permintaan anjal berlaku jika harga meningkat, permintaannya jatuh dengan banyak kerana banyak kegunaannya terhadap suatu barang. Contohnya tepung gandum. Okey, dan seterusnya permintaan tak anjal pula jika harga meningkat, permintaan jatuh dengan sedikit sahaja. Okey, kerana penggunaannya terhad. Contoh tepung atar. Tepung atar hanya satu sahaja gunaannya untuk membuat capati sahaja. Okey, ketagihan. Okey, ketagihan rendah ni adalah permintaan tidak anjal. Okey, tahap ketagihan rendah. Manakala permintaan tak anjal, tahap ketagihan yang tinggi kerana pengguna tetap membelinya walaupun pada harga yang tinggi. Contoh rokok. Okey, semua orang tahulah. Okey, rokok kalau setiap kali naik tetap pengguna membelinya. Sebab apa? Ada ketagihan. Yang terakhir sekali, ketahanan barang. Okey, barang tahan lama, ia boleh dibeli dengan banyak jika harganya jatuh. Kerana apa? Ia boleh disimpan dengan lama. Contohnya perabot dan barang elektrik. Ia merupakan permintaan anjal. Okey, seterusnya permintaan tak anjal pula, barang tidak tahan lama. Kuantiti tidak boleh dibeli dengan banyak walaupun harganya turun kerana ia tidak boleh disimpan dengan lama. Contohnya susu segar.